إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون الحمد لله. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala mengkurniakan kepada kita, terutamanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kebanyakan hari ini, iaitu hari yang umat Islam sangat gembira, sama ada di luar negara ataupun di dalam negara, sama-sama mensahutikan akan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengisytiharkan dirinya, kata dia itu adalah sanggup hendak menunaikan fardu as-siyam sebulan cukup dengan semata-mata harap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan ganjaran dan pahala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala terimakan amalan puasa kita dengan sebab keikhlasan kita kepadanya, kerana tidak ada amalan yang Allah Subhanahu wa ta'ala hendak terima daripada kita melainkan amalan itu kena khalisan liwajhihil karim, kena bersih. Yang pertama hendaklah kita bersihkan hati. Man shama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Dengan sebab itu sebulan Ramadan yang kita puasa itu hari ini dia telah tinggalkan kita, kerana tidak ada perkara di atas muka bumi ini nak kekal sesama kita. Walaupun diri kita pun tak akan kekal di atas muka bumi ini, juga amalan-amalan yang Allah Subhanahu wa ta'ala kurniakan kepada kita. Maka untunglah bagi mereka yang gunanya bulan Ramadan sebulan untuk mengabdikan dirinya kepada Allah Jalla Jalaluh. Pada siang hari mereka itu berpuasa, pada malam hari mereka itu berqiyam. Kedua-dua itu adalah syafaat bagi seseorang yang beriman. Tidak ada seseorang yang untung lebih daripada orang yang beriman. Dengan sebab itu datang daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mencukupi nikmat bagi seseorang manusia itu, iaitu Allah Taala kurniakan kepada dia iman dan kurniakan kepada dia itu al-Islam. Dengan sebab itu marilah kita sahuti akan perintah Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita, kerana Allah Ta'ala perintahkan kita supaya kita berpuasa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Go kita, makna matlamat kita, ya Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita supaya kita berpuasa, tak lain tak bukan iaitu hendaklah kita itu mencapaikan matlamat at-taqwa. Taqwa iaitu kita mensahuti nak menunaikan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita. Dengan sebab itu tidak ada manusia yang lebih mulia di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala nak lebih daripada mereka yang bersifat dengan at-taqwa. Dengan sebab itu Allah Jalla Jalaluh telah berfirman di dalam Al-Quranul Karim. Tuhan kata, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya semulia-mulia kamu wahai manusia di sisi aku bukan dengan pangkat, bukan dengan harta benda, bukan dengan anak pinak, bukan dengan baka, bukan itu dan buning, bukan itu dan bukan ini,
bahkan dengan ketakwaan kita kepada Allah Jalla Jalaluh. Dengan sebab itu Nabi SAW telah sabda di dalam hadis yang sabit daripada baginda kata, la fadla li arabi li a'jami wala li a'jami 'ala al-arabi wala aswad 'ala al-abyad illa bittaqwa. Tidak ada kelebihan orang Arab di atas orang bukan Arab, dan bukannya orang Arab di atas orang Arab, juga bukan orang yang putih di atas orang hitam. Hanya dua sahaja yang lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala, iaitu at-taqwa. Dengan sebab itu hari ini kita boleh mengangkatkan syiar lambangan kita, kata kita itu telah sempurna. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Supaya kita mengangkatkan syiar, mengangkatkan lambang kita mengagungkan Allah Jalla Jalaluh, kita membesarkan akan Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa kita membesarkan Allah? Kerana kita adalah hamba Allah. Allah Taala menjadikan kita, Allah Taala menjadikan bumi, menjadikan langit, menjadikan tok nenek moyang kita, dan Tuhan memilihkan kita sebagai orang yang beriman, orang Islam, orang yang sampai umurnya di dalam bulan Ramadan dan boleh kita keluar daripada bulan Ramadan. Dengan sebab itu hari ini hari yang kita nak tunjuk kegembiraan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita nak dapat apa? Nak dapat ganjaran daripada Allah Jalla Jalaluh. Dengan sebab itu para anbiya, para rasul semua pakat wasiat dengan ini wasiat belaka. Walaqad wassaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Allah Subhanahu wa taala royak kata, semua para anbiya, semua para nabi, semua belum daripada kita datang kepada ini dunia, ia wasiat setengah di atas setengah, iaitu hendaklah mereka itu bertakwa kepada Allah Jalla Jalaluh. Dengan sebab itu beruntung bagi mereka yang siam pada siam hari dan qiyam pada waktu malam. Ada setengah daripada ikhwah kita, setengah daripada saudara kita tak capai akan ini matlamat, tapi mereka bersama dengan kita. Mari semaya pakai yang jangan hari ni Allah Taala dia siapa lagi umur jangan putus asa. Kerana dalam Islam ni tidak ada putus asa. Mari kita pakai beki, jangan kita putus asa. Mut kuang daripada Allah Subhanahu wa taala tak boleh. Dengan sebab itu Tuhan kata kepada kita, qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Hei orang-orang di kalangan hamba aku, dengar perintah aku. Mereka yang tidak nak tunainya amanah Allah Subhanahu wa taala banyak. Saya balik daripada tanah Arab kepada tanah Melayu kita, tanah air kita. Banyak di kalangan umat Islam kita semenjak daripada bakak sampai ke kita di sini ni, betapa ramai lagi di kalangan pemuda-pemudi tidak bersiam, tidak berpuasa. Itu adalah amanah yang tanggungjawab di atas setiap manusia yang beriman, terutama ibu bapa, terutama guru, terutama alim ulama, khatib, imam, untuk nak taujihkan mereka, mengajar mereka, hajar mereka dengan cara billati hiya ahsan, dengan cara yang baik. Walaupun mereka itu tak puasa, walaupun mereka lagu mana, tetap mereka itu orang yang beriman. Maka hei orang saudara yang tidak sahuti perintah Allah Subhanahu wa taala umpama itu, jangan kita putus asa. Beki, kita jangan duduk dalam keadaan lagu tu, kerana dunia ini tak kekal, kerana umur kita tak kekal. Pasti kita kena jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala satu hari. Untung bagi mereka yang taat kepada Allah Jalla Jalaluh, dan celakalah bagi mereka yang berpaling daripada ajaran Allah Jalla Jalaluh. Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Hari akhirat esok kita akan dihitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan buta. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Sidang muslimin muslimat yang dihormati sekalian, marilah sesama kita itu dengar sedikit daripada wasiat Sayyidina Ali radhiyallahu an. Setelah daripada dia berkhutbah umpama hari raya kita ini, setelah daripada Ramadan itu telah qada, telah pergi daripadanya, dia wasiat beberapa wasiat kepada kita. Di sini saya petik ambil daripada perkataan dia. Yang pertama, hendaklah kita itu menjadikan kunu rabbaniyin wala takun ramadaniyin. Hendaklah kita itu menjadikan diri kita sebagai hamba Allah. Bukan makna dalam bulan puasa saja kita baca Quran. Bukan makna kata dalam bulan puasa saja kita berdoa sembahyang malam. Bukan dalam bulan puasa saja kita berpuasa. Tak.
Bahkan Al-Madrasah Ramadaniyah, Ramadan untuk nak membetulkan kita supaya kita berpanjangi pakai umur kita 11 bulan lagi untuk nak menemui bulan Ramadan pula, supaya kita itu dapat istimrar, dapat senantiasa buat amalan itu. Yang pertama yang dia diwasiat, iaitu hendaklah kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hak besar sekali. Kerana orang tidak takut kepada Allah Jalla Jalaluh, dia boleh buat belaka. Dia tak boleh nak kuatkum dia. Tak boleh unai mana-mana pun tak boleh. Bahkan dia kena ada sifatul khauf kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu wasiat mula. Yang kedua, hendaklah kita itu beramal dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintah kepada kita. Jangan terlupa Tuhan kita, jangan terlupa syariat kita. Kerana Allah Subhanahu wa taala berikan umur kepada kita supaya kita mari di atas muka bumi ini, tak lain tak bukan supaya tujuan satu sahaja, iaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, supaya kita itu beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua, kena beramal dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala suruhkan kita. Yang ketiga, hendaklah kita perasa cukup dengan perkara yang halal. Hari ini kalau kita tengok suasana dunia hari ini, banyak daripada mereka yang makan perkara-perkara yang haram. Musuh Allah Subhanahu wa taala senantiasa nak kita makan benda haram. Kenapa? Kerana nak kita itu putus di antara kita dengan Allah. Apabila kita putus dengan Allah, nasib kita jadi umat Islam yang lekeh, yang dihina. Dok mana tak kira kita akan lekeh, akan hina. Sebab apa? Sebab Tuhan tak tolongkan kita. Tuhan nak tolong tak boleh sebab syarat tak ada. Kenapa? Kerana makan benda haram. Banyak mana dalam telefon cara perniagaan yang haram. Orang perempuan pun baik, orang lelaki pun baik, pemuda pemudi pun baik, tua muda tak kira. Dengan sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sabda kata, ya'ti zamanun, datang satu zaman, la yudri min aina akhadha al-mal ahalalun am haram. Sebagaimana hadis Abi Hurairah radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Satu datang satu masa yang manusia tak tahu kata ambil harta, ambil makan ni, ambil duit daripada mana. Tak ada beza di antara halal ataupun haram. Apabila kita makan benda haram duduk dalam tubuh kita, duduk dalam keluarga kita, doa kita yang kita minta daripada Allah, tak sama sekali Allah Subhanahu wa taala terima. Malbasuhu haram wa ma'kaluhu haram wa mashrabuhu haram, fa anna yustajabu lah. Nabi kata, makan ni haram, minum ni haram, pakaian haram. Di manakah Allah Subhanahu wa taala nak terimanya doa dia? Apabila Tuhan tak terima doa, nescaya orang tu sangat-sangat rugi hidup di atas muka bumi ini. Tuhan janji kata, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila hamba itu tanya aku, ya Rasulullah, jawablah kepada mereka itu hamba aku, kata aku ni dekat memperkenalkan doa mereka-mereka yang berdoa. Akan tetapi apabila kita berdoa, Tuhan tak terima kan dengan sebab kita makan haram. Iyakum, jaga-jagakan kamu daripada makanan yang haram. Jangan makan riba. Dirhamu riba. Riba ni, dok biar ni satu sekuk saja. Asyaddu indallahi min sittin wa salasina zaniyah. Nabi kata lebih dahsyat di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih daripada berzina 36 kali. Apakah satu riba saja? Dengan sebab itu orang makan riba ni tak akan jaya sama sekali. Banyak mana riba di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Yahudi, Nasara, orang kafir semua usaha juga nak kita orang Islam makan riba. Kenapa? Dia tahu kata kekuatan kita apabila kita makan benda halal, kekuatan kita ada. Dengan sebab itu Sayyidina Ali pesan kata, hendaklah kita itu cukupi dengan perkara yang halal. Cari benda halal. Rezeki seperti ajal. Ingat, Nabi SAW kata rezeki seperti ajal. Ajal di mana kata mati. Dia cari kita. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Kata olehmu ya Rasulullah, rakyat perakat pergi pada umat kata, mati hamu dok lari itu, dia akan jumpa imam. Lah mana pun nak jumpa. Begitu juga rezeki. Tak usah bimbang, hendaklah kita ambil dengan asbab yang bagus, yang baik, nescaya kita akan dapat kemuliaan. Terutama para ibu, para orang perempuan, isteri dan sebagainya, jaga molek keluarga. Kerana kamu adalah amanah Allah Subhanahu wa taala.
suami lagu mana tanya kira cara. Jangan kita itu ikut kita. Suami kanan kita, kira kita bersama. Gi sekali tengok, cari tengok manakah duit ni daripada mana, tanya supaya anak kita, anak cucu kita dapat digemberakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat menerima oleh Allah Subhanahu wa taala, barulah hidup kita dalam keadaan yang tidak lemah umpama ini. Dengan sebab itu hendaklah kita itu memadai dengan perkara yang halal. Dan yang keempatnya, Sayyidina Ali Pesai kata, apabila sampai hari raya, ingat molek-molek kata, boleh jadi hari raya ni hari raya yang terakhir bagi kita. Dengan sebab itu, hendaklah kita itu siap sediakan. Jangan kita lalai hidup di atas muka bumi ini. Mati ajal dia tak tunggu muda ataupun tua, sihat ataupun sakit, tidak. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Dekat Allah Ta'ala nak panggil kita klik kepada dia, tetapi kita itu duduk dalam keadaan lalai, duduk dalam keadaan tertarik dengan dunia, tidak tahu kok mana satu. Dengan sebab itu hendaklah kita siap sediakan, karena mati itu adalah benda yang tetap, hisab adalah benda yang benar, tidak sama sekali kita nak boleh lari daripadanya. Dengan sebab itu hendaklah kita bersungguh-sungguh untuk mesediakan amalan kita, iman kita, Islam kita, ihsan kita, supaya kita itu kemukakan benar itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak selamat mereka yang tidak beriman, tidak selamat mereka yang bukan orang Islam. Dengan sebab itu Allah Taala larikan kita, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu itu pecahkan, cabutkan nyawa kamu daripada diri kamu, melainkan kamu dalam keadaan yang beriman. Dengan sebab itu hendaklah kita bersungguh-sungguh untuk kita capaikan kebenaran dan capaikan kemuliaan iman dan Islam dan ihsan, supaya kita itu berjaya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Marilah sama-sama kita muhasabahkan diri. Hari raya ni hari persatuan. Islam itu adalah agama nak satu di atas hablullahil matin, di atas benda yang benar. Jangan kita berpecah belah daripada ajaran Allah. Nak satu lagu mana dalam Islam? Tuhan kata wa'tasimu bihablillah. Hendaklah kita pegang dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Wala tafarraqu. Jangan kita berpecah belah daripada ajaran Allah Subhanahu wa taala, supaya kita itu dapat raya dengan gembira. Hari ni hari maaf-memaaf. Buailah sifat dendam, sifat dengki, sifat cocoh mencocoh, memfitnah, dan fitnah tu fitnah ni buai tu bit. Karena benda itu adalah kemusnahan, benda yang bahaya bagi diri kita. Tak sama sekali kita akan berjaya di atas muka bumi ini kalau kita beramal dengan itu perkara. Dengan sebab itu, marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita itu dimasukkan di dalam golongan orang yang beriman, orang yang beramal yang saleh, untuk mencampaikan kebahagiaan, kemuliaan dunia ini dan di akhirat nanti. Ja'alanallahu wa iyyakum minal faizin al-aminin. Adkhalna wa iyyakum fi zumratil muwahhidin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man 'amila salihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum lisal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi azza wa jalla wa bi ta'atihi la'allakum tuflihun. Sidang Aidil Fitri yang dihormati sekalian,
Marilah sama-sama kita berbakti dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala, kerana masa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita tarhad yang ada sakatan, janganlah kita lalai daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala. Iman kita berhajat kepada kita membarukan setiap hari, setiap masa, setiap minit, kerana dengan sebab iman itulah manusia boleh lepas diri daripada kerugian. Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah di dalam Al-Quranul Karim dengan masa, kata manusia itu di dalam kerugian, malaikat mereka yang beriman dan mereka yang buat amalan yang saleh sahaja. Maka salah satu daripada amalan yang saleh iaitu sama-sama kita ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Hendaklah kita itu capur satu tangan di atas benda yang baik, lagi benda yang takwa. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan sama sekali kita capur tangan di atas benda yang salah, benda yang berdosa, benda yang maksiat, kerana benda itu adalah kemusnahan dan benda musnahan dan benda yang mudarat bagi diri kita. Dengan sebab itu hendaklah kita tunai molek umur yang Allah Subhanahu wa taala beri. Jangan terlupa hari ini sama-sama kita maaf, terutama jangan terlupa sekali, iaitu kita berdoa kepada tok nenek moyang kita, ibu bapa kita, sama ada yang meninggal ataupun yang tak ada lagi, kerana dengan sebab mereka lah kita boleh ada di atas muka bumi ini. Jangan kita terlupa selawat di atas Nabi kita alaihi salatu wassalam, dengan banyak-banyak selawat, kerana dengan selawat Nabi alaihi salatu wassalam kita akan dapat syafaat Nabi alaihi salatu wassalam di hari akhirat nanti. Dengan sebab itu marilah sama-sama kita memaaf setengah di atas setengah. Jangan kita berdendam, jangan kita hasad deki, nak gapo sangat di atas muka bumi ini. Semua mereka yang ada atas muka bumi ini tak lain tak bukan kena kembali kepada Allah Jalla Jalaluh wa taqaddasat asma'u. Tidak ada siapa yang kekal di atas muka bumi Allah Jalla Jalaluh, sama ada lelaki atau perempuan. Dengan sebab itu Allah Taala kata kullu man 'alaiha fan. Semua di atas muka bumi ini akan binasa berlaku. Apakah kita nak daripada hidup baik kita, sama duk balah, sama duk kelahi, sama duk deki pergi mari? Tak lain tak bukan. Sebab itulah kita itu hendaklah maaf supaya kita dapat bahagia, selamat boleh masuk syurga belakang Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala 'abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'izzal islam wal muslimin wa adhillal syirka wal musyrikin wa ansur 'ibadaka muwahhidin waj'al allahumma hadzal balada aminan mutma'inna wa sa'ira biladil muslimin. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayin fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuq wal 'isyana waj'alna min ar-rashidin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. 'Ala Allahi tawakkalna rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumidh zalimin wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin. Allahumma ihfazna min kaydil kaidin wa min hasadin hasidin wa min sihris sahirin ya rabbal alamin. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من المخلصين، اللهم اجعلنا من المخلصين، اللهم اجعلنا من المخلصين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.